Kita dah ada 7 partisipan hari ini. Alhamdulillah. Semua yang agak kenal, insyaAllah. Siapa gelak tu? Terus sekali lagi akan ingatkan, siapa saja yang nak pergi makan ataupun nak ambil makanan boleh je sambil dengan kisi kita, insyaAllah hari ni like je. Dan kalau Antuna nak buka kamera, jaga aurat sebab akan nak post sesi kita ni dekat dalam YouTube. Makeup tak payah tau, just macam aurat je. Aku apa tak makeup orang ni. Kita ada 7 partisipan. Kak Sab masih tengah dinner. Kita akan menunggu juga. Okay, barakallahu fiq kepada siapa yang masuk. Macam radio tak? Barakallahu fiq kepada siapa yang masuk. Kita ada Sufi Hadira, Siti Raifana, Najwa, Amni Khairin Zamani, Ain Muhammad, Ninot. Ninot ni nama sebenarnya siapa? So kita ada Izzah Afiqah Nazrul Hisham dengan saya Mukhlis Mukhlisin. Nama Kak Tihani lah. Ini kita guna ikon orang. Aku dambakan cinta. Adakah kau pasti segala kasih sayangnya. Akak saya setting rupanya tadi, masya-Allah. Mesti korang pisang tengok muka akak. Kan nak menghiburkan korang dengan lagu tadi. Cheers. Lagu-lagu bersih dakwah insya-Allah. Okay, baiklah, Kak Sab dah masuk. Kak Sab in the house. Kita ada 2 minit lagi. Yang pertama. Okay, baiklah, saya akan tutup lagu. Alright. Ada ke lagu? Tak dengar ke lagu? Dengar tu. Tak dengar ke? Alah, kesian. Aku tak reti tu. Anggaplah ya korang. Okay. 1 minit lagi. Kalau jam akak kita 9.29 ke nak start je. Akak tak sabar-sabar nak start sebenarnya. Boleh juga, ramai dah ada kan? Kan, ramai dah ada. Okay. So everything is ready. Akak dah record. Sound pun dah cantik. So akak akan start Okay. Sementara tu, semua orang boleh betulkan posisi-posisi duduk. Kita tengah berdiri. Dan baring pun boleh. Okay. Akan start semua orang. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiqh pada semua orang yang jam pada malam ni. Dalam banyak-banyak masa Allah rezekikan pada kita. Kita guna 1 hingga 2 jam kita untuk kenal Allah, insyaAllah. Siapa yang tak dengar suara Kak boleh je tahu shout. So Alhamdulillah kan. Teringat satu hadis ni, bila kita berada dalam duduk-duduk ataupun kumpulan-kumpulan yang mengingatkan kita pada Allah kan. Malaikat-malaikat akan datang, yang daripada langit tu akan datang pada kita memenuhi segenap ruangan. Kan malaikat ni dibuat dari percaya. So hadis Rasulullah tu dia kata, malaikat akan datang pada kita memenuhi segenap ruangan. Bayangkan cahaya ni kalau kita isi dalam kotak dia tak akan pernah penuh sebab dia cahaya. Tapi malaikat memenuhi segenap ruangan ni menunjukkan banyak sangat malaikat akan datang dan bersama dengan kita sekarang ni kan. Korang tak nampak, tak ada yang ada. So malaikat-malaikat yang datang pada kita untuk kita mendengarkan pasal Allah ni akan mengepak-ngepakkan sayap-sayap diorang dan dari sayap mereka jatuhlah permata-permata. Itulah hadis Rasulullah kan kepada orang-orang yang datang QC, orang yang dengar ceramah yang 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 hadir pada duduk-duduk kita dengan Allah ni kan. So malaikat sangat sukalah kepada orang-orang yang beriman, yang bercakap kata Allah dan mendoakan kita semua. So untuk itu, jom kita buka majlis kita dengan ulum kita Al-Fatihah. Okay. Maksudnya Kak tengok korang punya okey tak? Okey. Oh, kita dah ada ramai orang. Ahlan wa sahlan kepada siapa yang baru masuk.
Masya Allah. Okay. Kejut mak. Okay. Bolehlah mute. Kau tak hati akak terkejut lagi. Dah tak biasa dengar suara-suara Ajnabi ni. Masya Allah. For you je. Okay, baiklah. Kita akan start kan. So nak ni akak dah start tau. Macam berborak tapi akak dah start. Kala-kala kan. Kala-kala. Macam mana hari ni akak macam akak tak serabut tapi dia macam overwhelmed sikit lah sebab banyak sebab kehidupan bekerja yang macam ni kan. So kadang-kadang kan dalam hidup kita ni, kita mesti sedih, betul tak? Siapa kat sini yang tak pernah sedih dalam hidup dia? Cuba unmute sikit. Tak ada. Tak ada kan? Mesti sedih. Tipulah kalau kita sentiasa bahagia 24 jam kan. So kadang-kadang kita mungkin nampak ceria di mata manusia tapi dalam hati tak siapa tahu. Tapi kan manusia ni suka sangat bila kita sedih, manusia suka sangat mencari benda-benda untuk mencerikan kita. Tapi rahsia sebenar untuk membahagiakan hati kita sebenarnya kan kena balik pada Allah balik kan. Hanya kepada Allah je lah kita boleh sandar harapan kita kan. Sebab bila kita berbicara dengan Allah, itulah momen yang paling indah sebenarnya kan. Dan situasi yang teramat sedih juga pernah berlaku kepada Rasulullah SAW. Iaitu bila pada satu masa ataupun satu period, time tu wahyu Allah ni terberhenti sekejap. Pelik tak? Pernah dengar tak? Wahyu Allah ni pernah terberhenti kejap. Maksudnya Rasulullah tak dapat wahyu time tu. So setelah beberapa ketika kan, Rasulullah tak terima lagi apa-apa wahyu pada Allah. Dan time tu orang kafir start untuk ejek-ejek Rasulullah. Orang kafir startlah ejek Rasulullah dengan mengatakan yang Allah ni dah meninggalkan dia, Allah dah tak pilih kau lagi, Allah dah tak sayang kau lagi kan. So Rasulullah ni dah sangat sedih. Yalah selama ni Rasulullah SAW menerima wahyu-wahyu daripada Allah dan wahyu tu bagi Rasulullah ibarat bekalan pada dia kan, makanan pada dia. Ibarat air minuman yang sejuk lagi menyegarkan dalam musim panas yang terik membahang dalam menghadapi kemungkaran kaum kafir kan. So bila wahyu terputus seketika Rasulullah SAW jadi hilang punca. Rasulullah stres, frust, tak tahu nak buat apa lah kan. Tinggallah Rasulullah sendirian dalam menanggung kesengsaraan, kesedihan dan kerinduan tu kan. So pada waktu tu lah turunlah satu surah yang menjadi penawar hati kepada Rasulullah iaitu surah Ad-Duha. So pada malam ni akan nak bawa kepada Antuna surah Ad-Duha ni macam TNT tak ada buah akak lah. Dan surah Ad-Duha juga merupakan salah satu surah favourite lah. Sebab itulah kalau korang boleh hafal lah surah ni kan. Fahamlah makna dia sebab memang best sangat surah ni. So a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, demi waktu duha, iaitu waktu ketika matahari naik. Kedua, dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membenci kamu. Sesungguhnya kesudahan itu lebih baik bagimu daripada permulaan. So itu adalah makna ayat 1 hingga 4 kan. So ayat paling favourite akak dalam surah ni ialah ayat ketiga sendiri. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maksudnya bahawa Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan dia tidak membenci kamu kan. Allah ni tak kisah dalam macam mana teruk situasi kita, dalam momen-momen kita rasa buntu, rasa hopeless, rasa putus harapan, dunia ni rasa gelap seolah-olah tak ada jalan keluar, dah tak ada orang nak tolong kita, dah tak ada orang nak faham kita, dah tak ada orang dah nak cakap kau okey kan? Tak ada. Ingatlah kan, Allah ni tak akan sekali-kali meninggalkan kita. Dia tak akan sekali-kali marah kita dan tak akan sekali-kali benci kita. Macam mana orang lain buat kat kita kan. Sebab Allah ni tak sekali-kali akan membiarkan kita ni hilang daripada limpah rahmat, naungan kasih dan perlindungan dia. So bila dalam surah dalam ayat 1 dengan 2 kan, wadduha wal laili idza saja. Wadduha wal laili. Laili tu maksudnya malam kan. Bila Allah bersumpah dengan waktu duha, dengan waktu malam yang hening kan,
seolah-olah Allah ni nak beri kita satu harapan dan sinar baru dan kegelapan masalah yang kita rasa. Macam mana? Bila kita korang pernah tak buat bila bangun subuh kan, ataupun sebelum subuh, sebelum nak berwuduk kan, korang buka tingkap ke bahaya. Tapi kalau akak suka buat macam tu lah, akak buka tingkap and then nanti kita akan rasa angin-angin subuh tu menyapa muka kita kan. Sebab kalau kita bangun qiyam pada pukul 4:30 kan, memang time tu memang the best sekali. Dan tu bila kita ambil nafas kan, menghirup udara segar tu, ya Allah, dia rasa macam satu harapan baru dalam hati kan. Dia seolah rasa macam every morning is a new hope, every day is a new beginning kan. So nikmat kita dapat tarik nafas udara yang paling segar pagi tu, itulah perasaan dia yang akan memenuhi hati kita, seolah yes, hari ni aku akan berubah, yes, hari ni Allah sayang aku, dan yes, hari ni Allah akan jadikan hari ni okey. So dalam ayat ketiga ni kan, Allah tak akan pernah tinggalkan kita. Macam mana? Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pernah membencimu. Ayat ni Allah nak bercakap pada kita directly kan, Allah tak akan pernah tinggalkan kita macam mana orang lain tinggalkan kita. Ataupun dalam situasi Rasulullah ni, macam mana kaum musyrikin tu yang selalu sakitkan hati dia kan. Orang-orang selalu sakitkan hati kita, buat kita marah, selalu pening-peningkan hidup kita. Tak, Allah tak buat macam tu. Sebab apa? Sebab Allah ni adalah Rabb kita. Apa maksud Rabb kan? Rabb ni adalah hamba dia yang macam mana? Allah hamba pula. Allah ni Tuhan kita, yang kita ni adalah hamba dia yang dihubungkan direct kepada Allah sendiri. Allah lah penjaga, Allah lah pelindung, Allah lah penaung kita kan. Limpah Quran Allah ni tak pernah putus kan. Oleh itu kan, bersabarlah kan. Teruslah berusaha mencari jalan keluar daripada kegelapan dan masalah ni kan. Kalau siapa yang tengah bersedih ataupun tengah buntu kan, sementara nak tunggu masuk uni ataupun PKP ni rasa lost, ingatlah Allah tak pernah tinggalkan kita. So teruslah berusaha kan dalam mencari Allah dalam kehidupan kita, tak kisah ada apa saja korang buat. Kadang-kadang data QC ni pun adalah salah satu cara untuk korang dekatkan diri pada Allah. Dengar buka channel Imam Moment ke, tengok video kat situ kan. Akak promo jugalah kan. So segala benda kita buat kecil-kecil benda kan. Kita baca Quran hari ni, baca translation. Kita tak pernah baca translate Quran, tapi hari ni kita baca. So itulah kadang-kadang macam mana? Cara-cara kecil kita untuk berlari menuju Allah kan. Dan ingatlah kan, bila semua orang tinggalkan kita, Allah tak pernah tinggalkan kita. Dan kenapa kita nak meninggalkan dia kan? Sebab kita selalu lupa kan, kita selalu meletakkan harapan kita pada manusia, tapi kita lupa Allah lah sebenarnya tengah menjaga kita, tengah tolong kita, dan dia jugalah yang boleh menolong kita keluar daripada masalah kita kan. Macam yang akak cakap dalam Al-Mujib hari tu, doakan walaupun macam ya Allah tolonglah, itu pun Allah dah dengar kan. So lebih kuranglah perasaan dia dalam surah Ad-Duha ni kan. Teruslah berusaha dalam mencari Allah dalam kehidupan kita, dan balasan-balasan yang disediakan untuk kita nanti dalam berlari menuju Allah ni adalah lebih baik, lebih besar ke akhirat nanti daripada nikmat kita yang kita dapat kat dunia. So trust Allah that He will remove all your sadness, remove all your problems kan. Allah akan terus beri kita hidayah, ilham dalam menuju dia, dan beri kemenangan kepada kita insya-Allah. So buat semua hati-hati yang sedang bersabar, yang sedang menunggu, yang sedang merindui, yang sedang apa lagi? Sedang serabut, sedang tak tahu nak buat apa dengan diri sendiri, sedang nak berubah kan. Semuanya sabarlah dalam menanggung kan kehidupan ni. That is okay. Allah is always with you kan. Allah is always there for you, and everyone might leave. Semua orang akan tinggalkan je bila kita nak berubah kan. Ni pengalaman akak bila akak nak berubah, classmate akak akan mula menjauhkan diri. Bukan sebab diorang rasa akak tak okay ke apa, tapi mungkin sebab diorang pelik kot kan. Bila akak dulu perangai liar. Perangai akak kelakar dulu. So diorang pelik lah kenapa tiba-tiba Tihan ni macam pelik kan. Tapi everyone might keluar kan, ataupun macam meninggalkan kita kejap, tapi ingatlah kan Allah will never leave you kan. And insya-Allah kan akan datang nanti, diorang akan datang balik kepada kita kan. Apa-apa saja kita sayang kan, Allah akan kembalikan balik kepada kita. Just trust Allah kan. So itulah dia Pak Wan untuk sharing malam ni, mukadimah kepada main pengisian kita malam ni, Al-Wadud. So akak akan serahkan kepada Kak Sab untuk
pengisian asma Allah seterusnya pada malam ni insya-Allah. So itulah tadabbur akak pada malam ni, tadabbur ad-duha. So kita pergi kepada Kak Sab. Kak Sab dah ready ke? Ke saya je sangat? Tiari sangat semangat hari ni. Suara Tiari macam suara moderator. Pastinya boleh ni lah. Masya-Allah. Memanjangkan lagi usaha untuk menjadi moderator sesi Iman Moment yang lain. Kau dilantik lah insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Okay. Alright, so barakallahu fiq kepada Kak Tihani. Pengisian yang sangat refreshing tentang surah Ad-Duha, dan antara couple kepada surah Ad-Duha ni adalah surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarh dan yang datang di bawahnya. Dua surah yang sangat soothing. Bila kita rasa Allah tinggalkan kita, kita rasa lost. Kita rasa seolah-olah tidak dapat menggapai cinta Allah, maka bukalah dua surah ni, bacalah terjemahan dia. Dan bolehlah juga baca tafsir kan berkenaan dua surah ni kan. InsyaAllah hati tu akan kembali mekar balik kan. Cinta kepada Allah tu akan tumbuh dengan sumburnya InsyaAllah. So hari ni kita nak cerita tentang satu asma Allah. Kan siapa tengok poster Kak Tihani, boleh ke semua orang type ataupun unmute mic cakap kita nak cerita pasal asma Allah apa malam ni? Ini. Kita nak cerita pasal asma Allah apa ni? Al-Wadud. Al-Wadud. Wadud. Betul. Siapa sebut tadi Al-Wadud tu? Saya. Sufi yang sebut Okay. Betul tu, kita akan cerita pasal Allah Al-Wadud. Dan benda ni berkaitan jugalah dengan ada sinonim Allah yang lain. Bukanlah sinonim Allah. Sinonim dia adalah Al-Hub kan? Cinta. Tetapi Allah memilih perkataan Al-Wadud, bukan Al-Habib atau Muhib. Bukan dia cerita pasal, dia bukan guna perkataan cinta tapi dia guna perkataan Al-Wadud yang berasal daripada perkataan Wud. So kita akan tengok sikit lah kenapa Allah letak nama dia Al-Wadud dan apakah yang dimaksudkan dengan Allah Al-Wadud tu kan pada malam ni. Okay, insyaAllah. Alright. So untuk tahu sikit lah pasal Allah Al-Wadud ni, kita akan ceritalah pasal cinta. Okay. So cinta ni, siapa boleh gambarkan atau tulislah satu perkataan yang menggambarkan cinta. Boleh type dekat chat box atau boleh unmute mic untuk akak tahu sikit lah apa yang korang tahu pasal cinta ni cik. Cinta ni daripada kecil pada zaman sekolah rendah, even tadika kot kita membesar cinta love dalam bahasa Mak Saleh. Boleh ke akak nak tahu sikit? Kalau tak dapat semua, seorang dua orang pun okey lah. Cinta adalah sayang. Okay, Sufi kata sayang. Kasih sayang. Bahagia. Boleh kata. Ain cakap kasih sayang. Hanani kata bahagia. Lepas tu bayangkan heart. Okey. Hubungan yang baik dan mengajar. Mengajar. Okey, lain tu. Cinta mengajar. Itu mungkin ada kisah di sebalik word mengajar. Tapi insyaAllah semua orang pernah merasai lah cinta tu kan. Dan cinta tu adalah satu benda yang sangat abstrak. Maksudnya kalau kita cakap cinta, dia bukanlah seperti botol air, benda yang kita boleh pegang. Kita tahu bentuk dia macam mana kan. Ada air yang tulis itu banyak heart, bayangkan heart. So when we talk about love, akan muncul lah sekeping bentuk ni kan, yang bukanlah jantung kita pun. Tu bukan bentuk jantung kita pun, akan tak tahu origin heart tu macam mana boleh muncul. Tapi mesti akan bayangkan benda tu kan. Dan walaupun kita tak dapat pegang dan walaupun ia bukanlah satu benda yang solid, tetapi output atau kita dapat merasai kesan cinta tu kan. Dan benda ni dapat dizahirkan dalam pelbagai bentuk kan. Banyaknya kita tengok lagu kan, kalau lagu mesti pasal cinta. Cinta, putus cinta, bertemu kembali, cinta dua kali kan, puisi, drama-drama pun kalau yang nak laku keras pun mesti pasal cinta. Kalau dia buat drama dokumentari dia macam susah sikit. Kalau ada pun dia kena ada selitkan satu elemen cinta dekat dalam tu kan. Dan itu daripada segi bentuk karya.
cinta ni pun dapat diterjemahkan dalam bentuk kasih sayang yang dirasai between mak dengan anak, kita dengan mak kita. Bila kita sayang seseorang, kita akan bagi dia hadiah, sambut birthday dia, sambut hari-hari yang special untuk dia. So itulah dia kita dapat lihat kan. Cinta something yang abstract tetapi kuasa ataupun kesan yang diberikan kepada kita sangat luar biasa. Daripada dulu mungkin benci tetapi bila dah timbul bibit-bibit perasaan suka dan cinta, terus semuanya menjadi happy dan best. Dia bau busuk ke bau masam ke semua kita suka kan. Dan Allah Al-Wadud ni mempunyai satu cinta yang sangat luar biasa lah. Yang kalau kita nak compare between cinta yang paling besar bagi kita mungkin hubungan mak dengan anak pun sangatlah kecil lah compared to cinta Allah kepada kita. Okay, so kita nak go through kan untuk mengetahui maksud Allah Al-Wadud ni kita kena buat sedikit, kita kena extract sikit maksud dia apa. Okay, so perkataan Al-Wadud ni dia ada maksudnya cinta ke? Dia lebih kurang lah, bukanlah cinta sahaja. Macam biasa kalau cinta hub kan kita buat uhibbuki fillah, uhibbuka fillah kan ada satu lagu tu kan, saya mencintai kamu kerana Allah. Dia pakai perkataan hub dan hub tu adalah biasa kepada biasa kalau kita cakap cinta dalam bahasa Arab dia akan guna perkataan hub. Nanti kita buat comparison dekat dalam sesi hari ni kita akan buat sedikit comparison between hub, al-wud ataupun itu adalah dia punya perkataan basic dia kepada wadud dan hanan. Hanan pun maksudnya kasih sayang. Okay. So kalau al-wud ni perkataan basic kepada perkataan daripada al-wadud, dia adalah ungkapan bagi cinta yang paling tulus dan murni. Okay. So apa yang dimaksudkan dia adalah level cinta al-wud ni dia lagi tinggi daripada al-hub yang tidak ternoda oleh rasa dengki. So kadang-kadang kan bila kita mencintai seseorang, kita sayang kat seseorang, akan timbul perasaan dengki pada diri kita terhadap orang yang kita cintai. Boleh jadi sebab dia lagi pandai, lagi cantik, lagi baik, lagi bagus dan sebagainya. Ada perasaan dengki dalam diri kita. Tetapi al-wud ni level dia lagi tinggi sikit. Yang mana Allah ni mencintai dan menyayangi hamba-hamba yang dekat dengan dia. Hamba dan juga hamba-hamba dia secara keseluruhan semua makhluk dekat atas bumi ni pun Allah sayang juga. Okey. Dan al-wadud ni juga membawa maksud yang dicinta. So Allah ni dia mencintai hamba-hamba dia dan hamba-hambanya pun mencintai dia. So bila kita kata al-wadud ni dia bukan saja one way interaction between Allah dan hamba dia, tapi dia adalah two-way interaction. Kita boleh mencintai orang tapi boleh je orang tu tak sayang kat kita balik. Kan? Itu yang nama bercinta bertepuk sebelah tangan. Tetapi al-wadud ni dia dua-dua. Okay? Allah tu ada dua. So Allah ni macam mana dia mencintai hamba dia Allah sentiasa nak mendekatkan diri dia kepada hamba dia. Kan? Siapa pernah dengar hadis Allah adalah mengikut sangkaan hamba dia? Hadis sangat panjang dan sangat best. Kan? Hadis Qudsi kan. Akak bacakan untuk semua orang. Inilah dia antara bukti Allah Al-Wadud kan. Masya Allah, ada yang pernah dengar kan, subhanallah. Yang tak pernah dengar tak apa, ataupun yang baru nak dengar, kita bacakan dan kita sama-sama lalui kan. Okay, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hamba-Ku. Aku bersamanya ketika ia mengingatiku. Jika ia mengingatiku saat bersendirian, aku akan mengingatinya dalam diriku. Jika ia mengingatiku di dalam suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di dalam kumpulan yang lebih baik daripada itu, yakni kumpulan malaikat. Jika ia mendekati kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Okay?
So dekat dalam hadis ni kan, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bahawa dengan sifat dia yang al-wadud dan sangat mencintai kita, dia akan semakin rapat dengan kita bila kita take the first initiative untuk bersama dengan dia. Kan? Kalau kita dekat kepada Allah sedikit, Allah akan dekat dengan kita lagi banyak lagi daripada itu. Kan? Dan macam yang kita tengah buat sekarang, kita tengah mengingati Allah di dalam satu perkumpulan Zoom online tempat masing-masing. Dan Allah ni pastinya dan yakin tengah mengingati kita di dalam perkumpulan yang lebih baik, which is di antara kalangan malaikat. Dia sebutlah seorang-seorang. Dekat dalam Zoom ni ada Amni, ada Sufi, ada Ain, ada Izzah. Kan, diorang ni semua tengah ingat kat aku. Subhanallah kan. Itulah dia kan bukti cinta Allah kepada kita. Cinta Allah ni dia tidak macam sekadar sebut je, tapi Allah dia act upon it. Okay, nanti kita akan cerita lagi sikit lah pasal tu kan. So ada satu hadis ni tentang hadis kemanisan iman. Kan. Dalam hadis tu, kalau siapa-siapa yang pernah go through, dia cerita bahawa terdapat tiga perkara yang bila mana dilakukan maka dia akan mendapat kemanisan iman. Dan salah satunya adalah siapa yang mencintai Allah dan Rasul melebihi cintanya pada skala yang ada, maka sesungguhnya ia telah merasakan manisnya iman. Subhanallah. Kan? So cinta kita kepada Allah ni adalah satu cinta yang luar biasa, dan cinta Allah kepada kita adalah satu benda yang lagi luar biasa. Okay? Kalau kita tengok, kita ni ada satu hadis yang sangat panjang. Kan? Yang menceritakan tentang comparison between langit pertama dengan langit kedua, dengan langit ketiga, langit keempat sampai langit ketujuh sampai arasy Allah. Okay? Akak akan baca satu part je dan kita akan copy paste je lah benda tu kepada langit-langit yang seterusnya. So perbandingan langit pertama dengan langit kedua adalah seperti sebuah cincin di tengah padang pasir. Okay, padang pasir ni mungkin kita tak pernah pergi Morocco, Gurun Sahara dan sebagainya, tapi kita pernah pergi pantai. Kan, insyaAllah. Bila kita tengok dekat pantai tu, kalau kita letak satu cincin, dalam pantai, dekat seluruh pantai tu betapa kecil je lah cincin tu compared tu pantai tu kan. So itulah dia comparison langit pertama dan langit kedua. Dan begitulah perbezaan dia untuk ketiga, keempat, kelima, keenam. Kan? Dan kita ni berada pada level bumi yang rendah ni kan. So kita ni sangatlah kecil sebenarnya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada manusia, sayang kepada hamba-hamba dia tiap satu daripadanya. Kan? Dia bukan sayang macam semua orang Islam Nabi Muhammad macam tu je, tak. Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada Tihani, sayang kepada Ain, sayang kepada Raifana, sayang kepada Afifah. Semua Allah Subhanahu Wa Taala sayang secara individu. Dan Allah care dan Allah dengar segala permintaan dan doa kita kan. Macam Kak Tihani share kat kita last week dalam cerita Allah Al-Mujib. Kan, dalam asma Allah Al-Mujib. Dan Allah ni sangat-sangat sayang kat kita, sampaikan dia sayang bukan sahaja kepada mereka yang dekat kepada dia, tetapi juga kepada pendosa. Kerana Allah menyediakan rahmat dan maghfirah dia kepada hamba-hamba dia. Dan ni kita akan tahu lebih banyak bila mana kita bedah Allah At-Tawwab. Kan? Okay. So now kita nak pergi kepada persoalan yang tadi Sufi tanya, adakah wadud tu maksudnya cinta? Kan? Okay, dalam bahasa Arab banyak perkataan digunakan untuk menggambarkan cinta. Macam kita pun, bahasa Melayu pun banyak perkataan kan. Cinta, sayang, kasih, kan, itu semua menggambarkan suatu benda yang sama. So kita akan buat perbezaan al-wud dengan al-hub. Okay? So al-wud dan al-hub. Ni kalau akak ada whiteboard ni senang nak, best nak conteng. Tapi bayangkanlah ada dua kotak. Satu kotak al-wud, satu kotak al-hub. Okay? So al-wud ni dia adalah cinta yang bersifat umum lagi daripada al-hub. Okay? So al-hub adalah perasaan cinta yang tersimpan dekat dalam hati. Al-wud adalah ungkapan melalui perbuatan dari cinta yang ada dalam hati. So dia adalah action.
Ada perasaan dalam hati dan adanya satu ungkapan daripada bentuk perbuatan. Kan? So, Allah ni, dia tidak menyebut dirinya sebagai Al-Habib, tetapi menyebut diri dia sebagai Al-Wadud. Dan kenapa Allah memilih perkataan Al-Wadud? Adalah sebab-sebab dia kan. Dan Allah lebih mengetahui dengan sifat dia Al-Alim, kan, mengapa dia lebih layak untuk diletakkan sebagai Al-Wadud daripada Al-Habib. Kan? So Al-Hub ni macam tadi akak cerita, dia adalah perasaan cinta yang dalam jiwa. Tetapi Al-Wud adalah cinta dalam perbuatan nyata. Al-Hub ni adalah luapan emosi dalam jiwa. Bila kita sayang sama orang kan, benda tu bergejolaklah jiwa kita. Macam tu lah perasaan cinta tu dalam hati. Tetapi Al-Wud adalah perwujudan daripada emosi tu. Maksudnya bila kita dah ada emosi, kita lahirkannya dalam bentuk perilaku dan perbuatan. Kan? So kalau kita simpan perasaan dekat dalam hati, dia disebut sebagai Al-Hub saja. Tetapi bila mana kita bagi hadiah dekat orang tu, kita senyum dekat orang tu, kita cakap perkataan yang baik ke orang tu, maka itu adalah sifat Al-Wud atau Al-Wadud. Okay? So Allah menamakan dirinya Al-Wadud dan baginya lah perumpamaan yang terbaik. Jadi kalaulah Allah ni, maksudnya dekat dalam buku dengan namamu aku hidup ni, dia cakap setiap yang menyandang nama Al-Wadud pasti ia adalah muhib. Maksudnya kalau you dah membuat action terhadap cinta you, maksudnya dalam hati dah memang ada cinta. Orang dia tak akan mampu untuk macam mana terjun dekat dalam gaung api kalau dia tak ada cinta yang besar dalam diri dia. Betul tak? Macam contohnya kalau kita kan, dulu biasa kita tengok cerita-cerita cinta kan, disebabkan sayang sangat dekat kekasih dia, sangguplah untuk pergi drive daripada Kedah sampai ke Johor ke contoh kan. Sangguplah pergi membelanjakan duit berjuta-juta. Akak ada adik perempuan akak umur 16 tahun lah, bayar Amni dengan Sufi. Dia suka tengok cerita 90 Days Fiancé dekat Astro. So dekat dalam cerita tu dia ceritalah macam mana dua orang ni dipasangkan. Diorang ni tak pernah, ada yang tak pernah jumpa, baru first time nak jumpa. Sanggup travel daripada US all the way pergi Nigeria, pergi Kenya, nak jumpa dengan perempuan ni yang diorang just contact through online saja. Tak tahu betul ke tak betul. Sanggup membazirkan duit, jual rumah dekat US mata-mata nak pindah bersama pasangan dia yang tidak dikenali pun. Dia kan baik kan di negara pasangan tersebut. So itulah dia kan. Sifat Al-Wadud ni dia level yang macam tu lah. Dan kalau dah ada level macam tu, maksudnya dalam hati dah memang adalah kasih sayang dan cinta yang besar kepada Allah. So kalau kita tengok kan, penting sangat ke cinta ni? Penting sangat ke cinta Allah? Cukup je lah kan kalau kita, Allah ni bagi kita makan, minum, bagi rezeki, keselamatan, bagi atap. Perlu ke kita untuk ada cinta Allah? Ini adalah satu persoalan. Agak-agak perlu ke? Sampai Allah kena mention nama dia Allah Al-Wadud. Kan cinta ni abstrak kan? So kalau kita sekadar dapat benda-benda fizikal macam cukup je lah kan? Zulaikha kata perlu sangat-sangat. Afifah pun kata perlu, penting. Kenapa agak-agaknya penting? Dia ni macam nak angkat mic nak cakap tu. Sabar je nak unmute. Dia penting. Kalau Allah tak mencintai kita, kita tak ada pun kat dunia ni. Faham tak? Kita tak ada pun. Tak adalah maksudnya. Cinta Allah tu start dengan nama kita tertulis kat Lauh Mahfuz. Macam tu lah yang kita bayangkan. Betapa hebat cinta Allah ni. Betul. Sebab Allah Kak Tihani bagi tu kat kita kan, kalau tanpa cinta Allah maka tak lahirlah kita, tak wujudlah kita, tak berkenan pula Allah nak wujudkan kita kan. Dan Zulaikha kata sebab kita perlu kepada rezeki, perlu kan. Dan memang betul kan, kalau kita tengok kan, para psikologi kan dia cakap seorang baby atau seorang kanak-kanak, seorang anak lah, kalau mak dengan ayah dia sudah memberikan dia, sudah mengungkapkan perkataan aku mencintaimu, macam I love you my child,
Benda tu dah cukup untuk memberi confidence yang tinggi kepada anak tu untuk menghadapi dunia bila dia membesar. Kerana dia tahu bahawa mak dan ayah dia menyayangi dia dan menerima dia seadanya. Jadi sebenarnya ada benda yang jauh lebih essential dalam hidup manusia selain daripada rumah, makan, minum, kan, pasangan, jodoh. Ada benda yang lagi besar daripada tu, which is cinta. Dan sebab itulah Allah ni memperkenalkan dirinya kepada kita dengan nama dia Al-Wadud juga. Bukan sahaja sebagai Allah yang akan memberi perlindungan, Allah Al-Hafiz. Bukan sahaja sebagai Allah yang maha mengetahui, Al-Alim, dan bukan sahaja sebagai Allah yang memberi rezeki, Ar-Razak. Tetapi Allah memperkenalkan diri kepada kita dengan nama Al-Wadud juga. Sebab manusia need so much cinta daripada Allah tu in order for dia untuk mampu meneruskan hidup kat dunia. Cuba bayangkan kalau dekat dunia ni kita kehilangan mak ayah kita, kehilangan keluarga kita, sanak saudara kita, kita kehilangan pasangan kita, anak kita, maka apakah reason untuk kita terus hidup? Macam tu. Orang-orang yang dekat Syria dah hilang satu family, kenapa dia masih lagi hidup? Kerana dia yakin bahawa Allah mencintai dia dan Allah memberikan dia kehidupan kat dunia ni, maka dia perlu melaksanakan tugasan dia dekat atas muka bumi ini. Kalau orang tu rasa macam there's no point in me living, lebih baik aku mati. Kan? Sebab apa? Sebab dia hilang rasa cinta tu, rasa diperlukan. Dan Allah ni dengan segala kasih sayang dia kepada kita, dia memberikan kita dan memperkenalkan diri dia kepada kita dengan sifat cinta ni. Supaya kita sentiasa menjadi orang yang berharap kepada dia. Kan? So Allah ni mencintai kita dengan dua cara. Yang pertama adalah cinta secara menyeluruh, which is Allah mencintai segenap hamba dia sama ada Muslim atau kafir. Kan? Yang taat maupun yang durhaka. Apa bukti dia? Okey. Akak nak semua orang cari pada akak sebab kenapa Allah bagi ciptakan kita bunga? Bunga tu boleh makan ke? Adakah banyak-banyak bunga yang ada kat muka bumi ni boleh makan? Bolehkah kita makan bunga tulip, bunga orkid dan bunga matahari? Kenapa Allah bagi bunga kat kita? Kenapa Allah cipta coral untuk kita? Apa lagi tadi? Sudah cakap. Dia suka kecantikan. Sebab Allah sukakan kecantikan. Betul? Okey. Untuk mengindahkan pemandangan, Zulaikha cakap. Okey. Ada lagi? Okey. So, tadi kita ada dua tadi daripada Nina dengan daripada Zulaikha untuk sebab bunga cantik dan Allah sukakan kecantikan sebab nak mengindahkan pemandangan. Kenapa Allah sibuk-sibuk sangat nak indahkan pemandangan ni? Kenapa Allah nak bagi dunia ni lawa dan cantik kepada hamba dia? Sebab apa? Sebab Allah sayang kat kita. Allah cintakan kat kita. Kan? Akak cuba buat satu perbandingan Okay, korang ada dua kawan. Semua orang ada dua kawan. Kawan A, Ali dengan Abdul. Okay? Ali dengan Abdul. So, Ali ni ajak korang datang makan kat rumah. So, dia datang bawa makan kat rumah. Dia letaklah ada KFC, coleslaw semua tu dekat dalam kotak dia lagi. Banyak KFC dia bagi ni. Wedges, cheese wedges, coleslaw semua penuh. Kan? So, dia ajak korang makan. Makan, ambil banyak mana korang suka. Lepas tu korang pun rasa, baguslah Ali ni. Bagi kita makan. Sedap pula tu, banyak pula tu. Lepas tu Abdul pula ajak makan datang rumah. Okey. Memang datang makan rumah kan. Lepas tu tapi Abdul ni dia bagi makan KFC juga tapi KFC-nya dekat dalam bekas kaca dia letak. Coleslaw dia letak dekat dalam piring elok. Lepas tu ada lilin dekat tengah-tengah tu. Ada bunga-bunga. Lepas tu dia bagi dessert sekali kat korang. Mesti korang akan rasa Abdul ni, Masya Allah bagusnya Abdul. Dia sayang kat aku. Ali mungkin menjadi orang yang bagi kita makan. Dia baik. Tetapi yang sayang kat kita, yang bagi the best kat kita, mesti kita akan rasa Abdul. Kan? Bagusnya, the best. Dia macam, kita ada member dan member tu yang dia memang baik kat kita. Selalu lepakan kita makan waktu rehat sama-sama, tolong kita copy jawapan homework kan? Tapi ada lagi satu member, dia sentiasa ingat tarikh-tarikh special kita. Tarikh kita birthday dia bagi kita hadiah. Exam kita dapat nombor 1 dia bagi kita hadiah. Kita fail dia bagi makan aiskrim.
mesti kita akan sayang lagi member lagi satu kan. Walaupun sama je dua-dua lepak dengan kita selalu, bagi kita copy homework dan sebagainya, tapi yang mengingati kita dan memberikan benda-benda yang indah untuk kita, kita akan lagi hargai, dan itu sebenarnya datang daripada cinta kan. So Allah pun memberikan bunga, menciptakan warna, menciptakan ikan-ikan dia tak tahu pun apa function dia, tetapi semuanya adalah untuk kita tengok, tadabbur dan kita hargai keindahan dia. Siapa kat sini pernah scuba diving? Kat tangan sikit. Ataupun Kak Tihani pernah scuba diving? Wow, mesti dapat tengok kan kecantikan apa hidupan laut kan. Apa lagi satu dia bukan scuba diving yang untuk cetek sikit tu. Apa nama dia? Yang lupa dah nama dia. Snorkeling. Snorkeling. Tu pun lawa juga kan snorkeling tu. So benda-benda ni semua Allah ciptakan kepada kita sebab Allah nak mengindahkan lagi bumi supaya kita dapat enjoy nikmat Allah yang Allah bagi kat dunia ni kan. Dan benda ni Allah bagi dekat semua. Awak beriman ke tak beriman, Cameron Highland masih lawa. Tak adalah awak tak beriman tiba-tiba pergi Cameron Highland semua jadi hitam putih. Tak ada. Kan? Semua ada warna kan, subhanallah. Itulah dia bukti cinta Allah Al-Wadud yang menyeluruh kepada semua hamba dia. Dan yang kedua adalah cinta yang bersifat khusus. So cinta ni Allah memberi dan peruntukannya kepada hamba-hamba dia yang beriman. Kan? So jom kita buka surah Maryam, surah yang ke-19 ayat 96. Kan? Akak sukalah ayat ni, best lah bagi akak ayat ni. Okay. So, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muka surat 312 dekat dalam Quran terjemahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Maksudnya, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Okay. So dekat dalam ayat ni kan, Allah telah menceritakan kepada kita bahawa mereka yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan memberikan apa kepada mereka? Allah Ar-Rahman akan memberikan apa? Akan memberikan wudda. Love. Kasih sayang kan. Allah akan memberikan kasih sayang kepada mereka. Kan? Dan kita kan kadang kita selalu mencari-cari lah cara untuk orang sayang dan suka kita. Sebenarnya Allah dah tunjukkan ayat surah Maryam, surah ke-19, ayat 96. 96. Okay? Kak Tiani mungkin boleh type kot untuk diorang. Okay. So dekat dalam ayat tu Allah memberikan kita satu formula, which is orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan mendapat kasih sayang. Allah akan timbulkan kasih sayang. Kasih sayangnya apa? Orang kepada dia dan dia kepada orang. Kan? Subhanallah. Itulah dia. Kelebihan orang yang beriman dan beramal soleh, memang Allah peruntukkan untuk mereka kasih sayang ni. Sebab tu kalau kita tengok kan, salah seorang daripada guru kita, seseorang daripada ulama' yang sangat famous kat Malaysia kan, Tok Guru Ni Aziz kan. Bila mana pemergian dia, semua orang menangisi dan berasa sedih tentang kehilangan dia. Padahal Ni Aziz ni, kalau rumah dia tak adalah besar sangat macam rumah YB yang lain. Baju pun jubah putih je selalu dia pakai. Tetapi sifat dia apa? Dia beriman, beramal soleh, menjaga hak-hak Allah. Maka Allah telah mewujudkan cinta orang yang Islam dan orang yang bukan Islam pun sangat-sangat menyokong Ni Aziz. Dekat Kelantan tu bukan tak ada Cina, ada je Cina. Tapi mereka boleh hidup bersama-sama together aman damai kan. Subhanallah. Datangnya daripada apa? Daripada iman dan amal soleh ni. Kan? Okay. So akak bagilah a few contoh sikit bukti Allah Al-Wadud. Dekat dunia ni, dekat akhirat dan dekat syurga. Kan? So tadi kita dah tunjukkan bukti dalam ayat surah Maryam tu dah menunjukkan kan. Dekat dunia ni, alhamdulillah, Allah menunjukkan kasih sayang dia kepada orang yang beriman dengan
menyuburkan perasaan cinta kan orang lain kepada dia dan dia kepada orang lain kan. Kalau dekat dalam kehidupan kita juga sebenarnya Allah mensyariatkan hijab pun sebenarnya adalah satu bukti Allah mencintai kita. Kan? Kalau dekat dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 59, Allah berfirman, "Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." So dekat dalam ayat ni kan, semua orang boleh buka kalau nak buka tengok bahasa Arab dia. Pensyariatan hijab ni adalah sebenarnya salah satu bukti kasih sayang Allah kepada wanita yang beriman. Wanita mukminat, wanita muslimah kan. Allah mensyariatkan perempuan untuk pakai hijab supaya mereka selamat. Sebab bila nampak perempuan pakai tudung, kita akan, oish tak boleh ganggu ni. Tak boleh nak siul-siul. Macam tu. Sebab diorang ni pakai tudung. Jangan pula kalau kita tengok sekarang ni, asal pakai tudung time Islamofobia kena tumbuk dan pukul, maksudnya Allah tak sayang kita. Tidaklah sama sekali. Bukan macam tu. Sesungguhnya syariat yang telah Allah tetapkan ini adalah sebabkan Allah sayang kita, Allah sayang maruah seorang wanita. Sebab kalau kita tidak menutup dan menjaga maruah kita, mengikut apa yang Allah syariatkan, mungkin lagi bahayalah benda yang akan berlaku kat kita. Dan benda ni mungkin akak pun rasa, akak dapat rasa lah bila akak start pakai tudung labuh kan. Dulu waktu sebelum akak pakai tudung labuh, tudung akak bila 45, akak dah lah tinggi. So macam memang tingkat lah kan tudung tu. So kita nampak lah orang suka usah kita selalu kan. Suka siul-siul, suka ajak cakap lebih kan. Kita kan tak berminat kan. Tapi selepas saja kita akak pakai tudung labuh kan, semua orang macam tak boleh cakap dah ngasap panjang-panjang tak boleh cakap lama-lama kan. Semua orang tiba-tiba ada this newfound respect pada akak. Dan akak tidak lagi dianggap sebagai perempuan murah lah. Wallahualam. Akak bukan nak kata orang yang pakai tudung sikat tu dianggap perempuan murah. Tetapi akak nak cakap betapa bila mana kita menegakkan syariat Allah, kita memilih untuk follow apa yang Allah telah gariskan, maka insya-Allah Allah akan turunkan ketenteraman dan ketenteraman dan pemeliharaan lah kepada diri kita. Itu dia sebenarnya akan nak share. Okay? So itu dia. Salah satunya adalah bila mana Allah telah mensyariatkan kita berhijab. Dan ada juga contoh-contoh lain yang macam mana hadis tadi yang akak baca, hadis Qudsi awal tadi, tentang barang siapa yang mendekati Allah sejengkal, Allah mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa yang mendekati Allah sehasta, Allah mendekati kepadanya sedepa. Dan siapa yang berjalan kepada Allah, Allah akan datang kepadanya dengan berlari. So Allah ni sangat eager lah, sangat-sangat eager untuk dekat dengan kita kan, dengan hamba dia. Dan ada satu hadis ni, akak tak sure ni hadis ataupun ini sebenarnya datang daripada kisah para Nabi kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Daud, dia cakaplah, wahai Daud, andai orang yang berpaling daripadaku mengetahui sebesar apa kerinduanku kepada kembalinya mereka kepadaku dan keinginanku pada kesediaan mereka untuk bertaubat, pasti hati mereka akan luluh kerana rindu padaku. Wahai Daud, itulah kerinduanku pada orang yang berpaling daripada aku. Maka tahukah engkau bagaimana besarnya kerinduanku pada orang yang menyambut aku? Kan? Allah ni rindu. Allah cakap dengan Nabi Daud kan, aku ni rindu kepada orang yang buat dosa kat aku. Aku rindu untuk dia. Aku tak sabar nak tunggu dia datang taubat kat aku. Kan? Itu kepada orang yang berpaling daripada aku. Kalau orang yang berpaling daripada aku pun aku dah rindu macam ni, apatah lagi orang yang sentiasa mengingatiku. Besar lagi lah rindu Allah kepada orang-orang yang sentiasa nak dekat kepada dia tu. Kan? Dan akak paling suka cerita-cerita pasal syurga membuktikan tentang kasih sayang Allah kepada hamba dia kan. Okay. Lalu tu akak nak tanya kat semua orang. Siapa kat sini pernah bergaduh dengan best friend dia? Pernah bergaduh lah dengan kawan geng dia ke apa? Benar. Nah.
Penat. Pernah tak bergaduh macam rasa macam, tak nak tengok muka kau sebulan. Ada. FIFA pun pernah. Saya je semua orang pernah gaduh. Kan orang kata kalau tak bergaduh tu maksudnya tak rapat sangat lah kan. Hamni pun pernah, subhanallah. Tapi kan ada kisah kan kalau kita tengok dekat dalam surah Al-Hijj, surah yang ke-15 ayat 47. Kan Kak Tiani akan type kat situ. Allah berfirman, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. So Allah kata pada hari akhirat nanti, semua persahabatan yang bukan kerana Allah akan lenyap. Semua hubungan kekeluargaan yang bukan kerana Allah akan lenyap. Dan yang akan kekal hanyalah yang berdasarkan iman dan takwa sahaja. So para sahabat yang bersahabat kerana Allah, kerana iman, kerana Islam, maka bila masuk ke syurga, perasaan dendam, marah, benci, semua tak ada. Time tu diorang boleh duduk depan-depan, boleh lepak dan boleh menceritakan kisah-kisah mereka waktu berada dekat dunia. Kan? Subhanallah kan. Waktu tu ada juga hadis daripada Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda tentang para penghuni syurga, hati kalian menjadi satu. Tidak ada dengki dan tidak ada perselisihan di antara kalian. Dan itulah cinta kasih yang sempurna. Kan? Waktu tu kita dah tak gaduh dengan member kita. Kan? Sebab akak yakin je walaupun kita ni semua baik, semua nak bawa kawan-kawan kita kepada kebaikan, tapi ada masa kita akan bergaduh. Kawan kita tengok Korea terlebih, kita tegur, janganlah tengok Korea sangat. Kau ni tak tahu, ni. Gaduh. Macam tu. Kan? Walaupun niat kita baik dan kawan kita tahu je dia salah. Cuma biasalah kan. Bila orang tegur tu mesti nak melenting. Tapi pada hari akhirat, semua permusuhan pergaduhan kita tu dah tak ada. Dan akhirnya kita menjadi satu dan kita duduk bersama berseronok dengan nikmat yang Allah bagi kat kita. Okay, siapa kat sini nak masuk syurga dengan family dia? Kan nak masuk syurga seseorang? Akan masuk. Kan? Masya Allah kan. Raifana, Afifah, semua nak masuk syurga dengan family dia kan. Tak naklah seorang-seorang. Rasa macam sedihnya kalau kita dekat dunia ni sama dengan family kita, celebrate raya together. Tapi dekat akhirat, ada antara keluarga kita kena masuk dekat dalam neraka. Sedih kan benda tu. Kita dah happy-happy kat dunia. Masak lemang, anyam ketupat sama-sama kan. Tiba-tiba pada hari akhirat kita tak dapat together. Namun begitu, bila mana mereka semua beriman, kan, hubungan yang didasarkan dengan iman, Allah berfirman dalam surah At-Tur, surah yang ke-52, ayat 21. Surah At-Tur ni surah gunung. Allah berfirman, Allah kata, dan orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam syurga dan kami tidak mengurangkan sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Subhanallah, waktu tu bukan sahaja kita, adik-beradik kita, mak ayah kita, atuk nenek kita, moyang kita, kita punya atuk nenek berapa tahun sebelum tu, kan? Kita semua akan dikumpulkan dan kita akan sama-sama berada dekat dalam syurga dan menikmati nikmat syurga tu together as a family. Bahagia kat dunia, bahagia juga dekat akhirat. Bukti Allah Al-Wadud, kasih sayang Allah yang Allah bagi kepada orang-orang yang beriman. Kan? Best gila lah, tak boleh bayang lah. Astaghfirullahaladzim, tak cakap gila. Best sangat lah, best sangat. Kan? Itulah dia kan. Jadi kasih sayang Allah wujud dalam segala aspek dan segala ruang. Allah ni, dia tak akan cipta pelbagai pintu dan ruang untuk masuk syurga melainkan dia nak hamba dia masuk syurga. Kan? Orang yang berpuasa ada pintu masuk syurga. Wanita yang taat kepada suami dia boleh masuk dekat mana-mana pintu syurga yang dia nak. Allah ceritakan dan Allah ciptakan semua benda ni sebab apa? Sebab Allah nak sangat kita masuk syurga. Sebab tu Allah ciptakan benda tu kan. So macam mana kita nak raih cinta Allah ni? Sebab sekarang ni yang digembar-gemburkan dekat media sosial,
dekat internet bukanlah cinta Allah. Tapi selalu digambarkan cinta manusia. Kan? Akak kadang-kadang tengok tweets kan, even perbualan akak dengan adik perempuan akak kan, kelakar lah juga kadang dia akan share ke akak. Akak tengok ni, akak tengok tu. Dan dia akan tunjuk gambar budak-budak lelaki. Dia akan cerita ke akak, kawan dia break lah, minta nasihat kat dia lah. Akak macam, rasa dia tahu tak? Kita akan berborak lah kan dengan dia. Banyaknya berkisah tentang putus cinta, sakit hati, bercinta balik. Kan confused lah benda ni kan. So cinta manusia ni sangat dibesarkan dan di-amplify, di-magnify benda tu sampaikan kita nampak itu sahaja cara untuk bahagia. Cara untuk bahagia adalah dengan ada boyfriend. Cara untuk bahagia adalah dengan ada suami. Cara untuk bahagia adalah dengan ada mak ayah yang mengasihi kita dan sebagainya. Kita meletakkan kebahagiaan kita ke atas manusia. Dan bila kita tak dapat benda tu, dia merosakkan kita. Dia menyebabkan kita jadi hancur, derita. Walhal sebenarnya, manusia ni sifat dia terbatas. Tak kisahlah banyak mana pun mak awak sayang awak. Ada masa kadang-kadang mak awak buat benda yang awak tak berapa nak suka. Bagi contoh, akak ada seorang kawan, dia sayang sangat mak dia dan mak dia pun sayang sangat dia. Tapi mak dia ada diabetes dan mak dia suka makan gula banyak sangat. Kalau buat teh tu tak ada gula tak sah. Bukan teh nama dia. Air masak je. Betul. Okay. Kita sayang mak kita kan dan mak kita pun sayang kita tapi dia buat juga benda yang buat kita geram. Kan? Namun begitu, macam mana? Apa poin akak ni? Oh, akak cerita pasal cinta Allah kan? So, tapi Allah tak pernah menghampakan. Kan? Kalau kita ada boyfriend lah sekalipun kan, nampak macam happy je. Kita tengok kawan-kawan kita ada boyfriend happy je, sweet je kan. Sambut birthday ada belon-belon. Tapi cuba bayangkan kalau break, kalau bergaduh. Oi, serabut tak? Kita pun serabut. Bukan kita yang jadi dia, kita pun serabut tengok. Tak boleh study lah, tak boleh apa. Kita macam, okay ke tu? Kan? Siapa yang pernah merasai, hatta akak sendiri pernah merasai benda tu. Waktu zaman jahiliah akak juga dulu. Benda tu adalah benda yang rugilah, merugikan masa dan tenaga. Sampai hari ni akak rasa rugi betul lah, banyak betul tenaga aku guna untuk ni. Buang masa kan. Tapi Allah tak pernah menghampakan kan. So macam mana kita nak raih cinta Allah ni? Akak nak cerita satu kisah lah. Okay, ni kena buka Quran. Semua orang buka surah Al-Imran, surah yang ketiga. Ayat 35 sampai 37. Ini cerita pasal Mak Maryam. Okay. So akak baca dia punya maksud. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah ketika isteri Imran berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Kerana itu terimalah nazar itu dariku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. So dalam ayat ni dia cerita tentang Mak Maryam. Waktu tu dia mengandung. Dia berdoa kepada Allah. Dia bernazar lah. Ya Allah, anak dalam kandungan aku ni biarlah jadi hamba yang soleh supaya aku boleh lepaskan dia berjihad fi sabilillah. Nak hantar ke Baitul Maqdis tu. Sebab dia nak Maryam, maksudnya dia nak baby dia menjadi orang yang soleh yang berkhidmat untuk agama. Okay. Maka tatkala isteri Imran melahirkan anaknya itu, dia pun berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Macam tu. Sebab kalau kita nak hantar anak pergi Baitul Maqdis tu nak pergi perang tu kena anak lelaki. Kan? So, tiba-tiba lahir anak perempuan. So Mak Maryam, Ya Allah, aku dapat anak perempuan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak lelaki tak sama dengan anak perempuan. So kemudian sesungguhnya aku telah menamakan dia Maryam dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari syaitan yang terkutuk. Maka Tuhan menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. So pemelihara kepada anak perempuan isteri Imran. Setiap kali Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, dia mendapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Maryam menjawab, makanan itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Okay.
So cerita Mak Maryam ni adalah satu cerita yang sangat-sangat luar biasa bagi akak. Kisah keluarga Ali Imran ni, dia cerita pasal Mak Maryam, Nabi Zakaria dan akhirnya Yahya kan. Anak Nabi Zakaria. So dalam ayat-ayat ni kita dapat tengok kan macam mana Mak Maryam dia nak meraih cinta Allah kan adalah dengan sentiasa berdoa dan sentiasa curhat kepada Allah. Okay? Dia berdoa dengan munajat ni lain sikit. Macam bila kita berdoa, biasanya kita minta sesuatu. Ya Allah, jadikanlah aku pandai. Macam tu. Ya Allah, aku ni bodoh, jadikanlah aku pandai. Markah exam selalu tak lepas. Amin. Macam tu. Kan? Berdoa. Tapi munajat ni, dia macam ni. Ya Allah, hari ni aku dapat kertas exam. Lepas tu aku fail. Dapat 49. Sikit lagi nak lulus. Ya Allah, bantulah aku. Macam tu lah. Tu curhat. Curahan hati. Kita cerita kepada Allah tentang segala masalah kita. Kan? Macam Mak Maryam, dia berdoa, Ya Allah, aku bernazar kat kau anak ni. Tiba-tiba dapat anak perempuan. Ya Allah, anak ni perempuan. Bukan lelaki. Aku nak lelaki. Macam tu. Kan? Sebab memang Mak Maryam nak menazarkan anak tu untuk diperjuangkan dekat Baitul Maqdis kan. Tapi disebabkan oleh ketulusan hati ibu Maryam kan, isteri Imran ni berdoa kepada Allah dan doa ni tulus suci. Dia memang ikhlas nak anak dia tu untuk diberikan kepada agama. Maka Allah memelihara Maryam. Dan daripada Maryam lahirlah Nabi. Maksudnya Maryam ni bukan wanita calang-calang. Wanita suci, soleh, ditinggikan martabatnya daripada seluruh wanita lain pada zaman dia. Dan akhirnya daripada rahim Maryam lahirlah Isa alaihissalam. Subhanallah kan. Hebat. Dia bukannya daripada Maryam saja tapi bermula daripada ibu Maryam. Dan datangnya daripada apa? Daripada curahan hati ni. Sentiasa beritahu Allah semua. Ya Allah. Sedih kan. Nabi lain, Nabi Ayub berdoa ke Allah. Nabi Yunus dekat dalam perut ikan Nun berdoa ke Allah. Rasulullah SAW waktu kat Taif. Kalau semua orang baca doa Rasulullah kat Taif tu, Rasulullah tak cakap apa pun. Dia just mengadu je. Ya Allah, mereka telah buat ni ke aku. Ya Allah, kalau kau buat apa-apa pun aku tak kisah asalkan kau tak murka ke aku. Dia tak minta pun terbalikkanlah dia orang ni biar mampus semua. Tak ada. Dia doa merintih je kepada Allah. Kan? Dan itulah dia kan. Sebenarnya kan subhanallah. Bila mana kita sentiasa curhat kepada Allah dan kita menjadikan Allah sebagai tempat untuk kita meluahkan segala isi hati kita. Macam kita meluahkan isi hati kita kepada orang yang kita cintai. Maka Allah sangat-sangatlah sayang dan sangat-sangat menghargainya. Dan waktu tu kita dapat merasai cinta Allah meliputi seluruh hati kita. Sebab at that moment kita telah buang cinta kepada manusia dan kita telah letak cinta Allah dalam hati kita. Dan kita yakin, sepenuh keyakinan bahawa Allah tu sangat menghampiri kita dengan cinta dia. So last but not least, untuk cara macam mana kita nak dapat cinta Allah adalah dengan kita cinta sesama manusia. Susah nak cinta sesama manusia ni. Hari kita good mood, okey lah. Kan? Hari kita good mood, kawan kita tampar kita pun kita macam tak apa, kau tu salah tangan je tu. Kan? Sebab ada nyamuk kan tadi kau tampar. Tapi kalau hari kita bad mood, kawan kita tak cakap apa pun. Kenapa kau pandang-pandang aku? Macam tu. Mak kita buka pintu je, mak kenapa buka pintu tak reti ketuk ke? Subhanallah, na'udzubillah min zalik kan. Hari kita bad mood. Tapi bila kita kena belajar untuk mencintai manusia daripada siapa? Daripada siapa lagi murabi agung kita kalau bukan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah ni sangat-sangat penuh dengan akhlak dan budi pekerti dia. Sangat mencintai manusia. Tak kisahlah mereka yang pernah menzalimi baginda atau tak. Siapa kenal Abu Jahal? Abu Jahal. Abu Jahal ni ada anak. Nama dia Ikrimah. So Ikrimah ni sempat masuk Islam lah. Selepas kematian bapa dia masuk Islam. So Ikrimah masuk Islam waktu pembukaan kota Mekah. So Nabi SAW cakap kepada para sahabat, jangan kau kutuk Abu Jahal. Lebih-lebih lagi depan Ikrimah. Kan? Kerana kalau kau mengutuk orang yang sudah mati, yang akan rasa sakit orang yang tengah hidup. Yang tengah mati tak rasa, yang dah mati tak rasa apa-apa.
So Rasulullah sangat take care of hati dan perasaan para sahabat. Macam tu. Banyak lagi lah kisah-kisah Rasulullah SAW berlaku lemah lembut dan sangat mencintai orang-orang di sekelilingnya kan. Sampaikan akak paling suka kisah Rasulullah dengan seorang wanita Yahudi di pasar. Seorang wanita buta Yahudi. Kan? So waktu tu Rasulullah sentiasa memberi makan kepada seorang wanita Yahudi. Dan wanita Yahudi ni buta kat pasar. Tua lah. Tua, tak ada, homeless lah basically. Tapi Rasulullah selalu bagi dia makan. Dan waktu Rasulullah bagi wanita buta tu makan, wanita tu akan sumpah serana lah. Kau tahu tak Muhammad tu siapa? Dia tu teruk, kau janganlah ikut dia. Laknat lah, cela-cela Nabi kan semua. Nabi macam, ya. Bagi makan kan. Macam tu. Sampailah satu hari, Rasulullah SAW wafat dan yang meneruskan perbuatan memberi makan kepada wanita tu adalah Abu Bakar. So bila Abu Bakar buat, kan Abu Bakar bagi perempuan tu makan, perempuan tu tanya, kau bukan orang yang biasa. Mana orang yang biasa tu? Beza kau dengan dia, kau tak lumatkan nasi aku. Orang tu dia selalu lumatkan nasi aku sebelum bagi makan kat aku. Yelah aku wanita tua, gigi pun tak ada. Macam tu. So Abu Bakar pun cakap, sesungguhnya lelaki yang kau selalu bagi kau makan tu dah meninggal. Lepas tu perempuan tu tanya, siapa lelaki tu? Dia adalah Muhammad SAW. Perempuan tu pun shock kat situ. Kak pun tak tahulah ending wanita Yahudi tu masuk Islam atau tak. Tetapi nak katanya betapa besarnya lah ihsan, lembutan, kasih sayang Rasulullah SAW kepada orang-orang di sekelilingnya. Dan macam mana untuk kita jadi macam tu? Kan, adakah kita terus akan jadi perfect? Lepas habis je pengisian akak malam ni, subhanallah, semua orang menjadi malaikat dan menjadi hebat. Akak tak payahlah join QC lepas ni jadi hebat kan. Akak sendiri pun tak payah lagi macam tu. Kan? So macam mana dia adalah dengan ilmu dan amal. Kan? Kak bagi satu perbandingan. Siapa dekat sini pandai memasak? So angkat tangan. Angkat tangan. Kat chat tu kan boleh angkat tangan. Mana ni? Bolehlah sikit-sikit. Afifah cakap. Okay. Tak pandai boleh. Ain kata boleh sikit-sikit juga. Boleh lah. Kan? Orang yang erti masak ni, pandai masak, kurang. Kan? Dia tak pandai secara tiba-tiba tengok resepi kan. Kacau, puff. Jadi macam Michelin 5 star punya restoran kan. Hebat pandai masak. Tak. Even mak kita pun dia datang daripada belajar. Tapi sebelum tu ada ilmu. So kena sentiasa belajar dan kena amalkan. Kalau sekadar belajar tapi tak amal, nanti kepala besar. Tapi badan tidak beramal dengan benda tu. So penuh je lah kepala otak tu dengan ilmu. Tapi dia tak dijadikan benda yang dihidupkan dalam sehari-harian. Kan? Jadi untuk menjadi orang yang Muslim yang lagi baik, kena sentiasalah belajar. Datang QC kan, Quranic Circle, tengok video, macam-macam cara lah, buatlah apa-apa cara sekalipun untuk dapat ilmu tu. Dan macam Sufi, bukan saja Quranic Circle, kita join. Kan, Usrah Ustazah Azmah join, khalaqah-khalaqah yang Sufi share tu kan. Bagus tu semua, kalau ada peluang dan masa, tengok dan belajar. Kan. And after belajar, kenalah beramal. Macam contoh apa yang akak dah bagi hari ni, kita kena sentiasa curhat kepada Allah. Sebelum ni tak pernah lah nak curhat. Tak tahulah curhat tu apa. Curhat tu bahasa Indonesia. Dia orang suka gabung-gabungkan perkataan. Kan? So macam curhat tu curahan hati. So kita sentiasalah berdoa dan bermunajat kepada Allah. Cerita kat dia masalah kita. Dan tak perlu pun benda tu untuk hanya dibuat pada specific time. Pakai telekung je boleh buat. Kalau free hair tak pakai tudung tak boleh. Mestilah boleh. Bila-bila je boleh. Tak ada masalah. Kan? Pernah ada seorang ni cerita kat. Dia tanya soalan dekat seorang ustaz kan. Dia kata, Ustaz, boleh ke kita baca Quran tak pakai tudung? Lepas tu ustaz kata, dah awak tu baca Al-Fatihah sebelum tidur tu, 3 kul sebelum tidur. Kau pakai tudung nak tidur juga. Kan? So, boleh saja kan. Allah tu always available for us. 24/7, 365 days a year.
Kan? Every second Allah bersama kita. So marilah kan adik-adik kita sama-sama menjadi orang yang mencintai Allah sepenuh hati kerana Allah sangat-sangat sayang dan mencintai kita kan. Rugilah kalau kita tak grab cinta Allah dan rugilah kalau kita pergi mengejar cinta manusia yang belum tentu dapat. Tapi cinta Allah ni dah memang tersedia ada. Kan? Kalau siapa yang pernah mengorat atau pernah dimengorat, boleh lah kot, pernah dimengorat kan. Dia bukan susahan nak dapat benda tu. Tapi bersama Allah semuanya mudah. Sebab Allah dah memang sedia ada mencintai kita. Walaupun kita ni selalu tak pandang Allah sebelah mata je. Betul dah. Kan? So insyaAllah. Terlebih masa lah pula. Subhanallah. Astaghfirullahalazim. Minta maaf ya. 5 minit. Kepada orang yang macam kena beransur, tak apa. Kita bagi ruang untuk mereka beransur. Tapi itu sahajalah daripada akak. InsyaAllah akak pass semula kepada Kak Tihani. Untuk Kak Tihani cerita sikit lah kan. Kat kita apa yang dia dapat tu. InsyaAllah. Barakallahu fiik Kak Sab. Best sangat malam ni. Sebenarnya akak dah lama tak diingatkan tentang Al-Wadud. Allah Al-Wadud sebab kita selalu macam yelah. Kita nak Allah Al-Tawwab, Allah yang maha mengampunkan. Tapi kita lupa ada salah satu asma Allah bernama Al-Wadud yang maha mencinta. So sebelah Kak Ann, kejap okay, sebelah Kak Ann akan nak cerita sikit je Rasulullah, hadis Rasulullah kan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah ni, ni akan tambah, Allah ni bila dia mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril dan berfirman kepadanya, wahai Jibril, sesungguhnya aku ni mencintai si fulan, aku ni mencintai korang-korang semua kan. Maka cintailah dia. Lepas tu, sebab apa kan? Sebab Allah ni memang Al-Wadud. Kemudian bila malaikat Jibril dengar je benda tu, malaikat Jibril pun terus berseru kepada seluruh malaikat-malaikat yang ada kat langit. Bayangkan kalau kita berapa orang penduduk manusia time ni di dunia, kita tak nak fikir kan, mungkin berbilion-bilion, tapi kita lagi tak tahu betapa ramainya penduduk langit dekat atas sana. Tapi Jibril kan, disebabkan Allah bercerita dekat Jibril ni yang aku mencintai si fulan, maka Jibril ni dengar benda tu, dia terus berseru kepada seluruh penduduk langit, seluruh malaikat, kata, wahai para penghuni langit, sesungguhnya Allah ni, Allah SWT mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh penghuni langit tu pun mencintai orang itu. Kemudian orang itu diterima oleh seluruh para penghuni bumi. So maksudnya kat sini, memang kena sangatlah hadis ni dengan Al-Wadud yang Kak Sab dah cerita tadi. Sebab Allah ni punya kasih sayang, kita tak dapat bayangkan. Awak imagine lah macam mana pun sayang Allah pada kita kan. Segala contoh yang Kak Sab dah bagi tadi kan. Itu semua sebenarnya tak on par pun. Maksudnya tidak cukup untuk menggambarkan betapa Al-Wadudnya Allah pada kita. Sebab kita tak dapat bayangkan. Apatah lagi macam mana nanti rahmatnya Allah pada kita di akhirat nanti kan. Kita tak tahu. So maka bila mendengarkan hadis ni pun salah satu hadis favourite akak. Kalau korang kan semua, kita semua nak menjadi lebih baik setiap hari, betul tak? So dengan itu, dengan kita belajarnya Al-Wadud pada malam ni janganlah berputus asa untuk terus menjadi lebih baik, untuk terus mengajak orang kepada kebaikan. Jangan putus asa, jangan give up man. Sebab ingatlah Allah tu sangat mencintai kita hari-hari, setiap masa, setiap saat, setiap nafas kita, semua Allah sayang kita dan Allah sangat kenal kita. Maka kalau nak give up, ingatlah Allah pada Allah Al-Wadud. Kalau nak give up, pandang langit. Allah tengah sayang aku ni, so jangan give up kan. So it's okay. Buatlah apa sahaja yang boleh mendekatkan antuna pada Allah, insyaAllah. So dengan itu, kita endkan sisi kita malam ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah. Sebenarnya yang baik itu semua datang daripada Allah dan yang kurang itu datang daripada kami sendiri. Moga, macam biasalah akak punya tagline ending, moga kita semua dapat beramal dengan apa yang kita dapat malam ni. Semoga sesi-sesi kecil kali ni kita ni dapat menjernihkan hati antuna dan jangan lupa Al-Quran, jangan lupa teruslah membaca ayat Allah, teruslah jatuh cinta pada Allah kan. And insyaAllah ganjaran kita semua adalah syurga. Akak Sab nak Tiani, ada permintaan untuk ambil gambar semua orang. Ya boleh. Okay, semua orang nak buka on ke? Okay, siapa yang selesa untuk on camera pun bolehlah on camera, akak screenshot. Yay. Okay, siapa yang selesa boleh on camera.
Kita ada Nina, kita ada Auni. Okay. Ada lagi tak? Okay, cukup-cukup kita punya screen. Baiklah akak, macam mana aku nak buat ni? Akak screen eh. 1, 2, semua senyum. Senyum pada kamera. 1, 2, 3. Okay. Okay, jap. Akak ambil guna kamera akak. Macam tak berhati kan kalau macam pre-screen je. Semua orang. Okay. Okay, semua orang senyum pada kamera juga. 1, 2, 3. Alright. Barakallahu fiq semua orang. Barakallahu fiq sangat-sangat. Kita jumpa lagi minggu depan dan juga di YouTube insyaAllah. Bye. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Salam.